الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, saudaraku hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, para pejuang Islam, kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, juga kepada pengarang kitab Ta'zimil Quranil Karim Al-Syekh As'ad Muhammad Sa'id As-Saghirji dan juga panel penterjemah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sekalian jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat kurniaan yang masih lagi Allah taala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Sekali lagi kita dilimpahkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah taala masih pilih kita. Allah Ta'ala bawa kita ke rumahnya dalam keadaan kita masih lagi mentaati perintah Allah, beriman dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar-besar nikmat yang wajib kita syukuri. Terima kasih ke Allah. Teruskan berdoa, minta ke Allah, jangan berhenti, agar apa yang kita terima daripada segala pemberian Allah, iman, Islam, sihat, kuat semua ni, Allah Ta'ala terus kekalkan pada diri kita semua sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan Allah SWT, alhamdulillah syukur pada Allah dengan izinnya kita dipertemukan pada malam ni. Jadi saya minta maaf lah sebab ada sedikit kekeliruan pada minggu lepas. Ada miscommunication sikit lah daripada pihak saya sendiri. Jadi saya mohon maaf sebab saya tak ambil, tak kontak dan sebagainya. Jadi dia ada sedikit masalah lah. Tuan-tuan yang tunggu minggu lepas tu minta maaf banyak-banyak lah. Jadi alhamdulillah masih lagi ada pada hari ni. Kebetulan Isnin kelima masih lagi kosong, maka kita slot in masuk pada hari ni lah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan mati Allah, insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab Ta'zimil Quranil Karim, di mana pada malam ni kita akan masuk pada bab yang ke-29 bagi yang ada kitab pada muka surat 106, iaitulah di bawah tajuk meninggalkan perasaan sombong dengan Al-Quran. Meninggalkan perasaan sombong dengan Al-Quran. Jadi tuan-tuan, daripada tajuk pun kita boleh faham dah. Kalau cerita bab sombong ni tuan-tuan, Nabi SAW memang ajak kita, ini merupakan sifat yang Nabi suruh kita buang pada diri kita. Sombong ni akan menyebabkan kita jauh daripada rahmat Allah. Kita akan menjadi hamba yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kisah hamba Allah yang sombong ni Allah Taala ceritakan dalam Al-Quran tuan-tuan, dalam banyak surah. Allah ambil contoh orang yang sama, iaitulah Fir'aun laknatullah. Satu makhluk Allah, hamba Allah yang diberi segala-gala kelebihan, kenikmatan, kemewahan, kesihatan. Semua benda ada kat dia tuan-tuan. Bukan kata sikit-sikit, dia kepala kepada sebuah negara pada waktu tu. Di bawah dia ada menteri-menteri yang hebat. Dia dikelilingi dengan kekayaan-kekayaan.
bumi yang dia jaga tu tuan-tuan, Allah Ta'ala izinkan, suburkan bumi tersebut tuan-tuan. Ekonomi rancak, rakyat yang taat pada dia, tentera dia ni berjuta-juta orang. Sampai tahap dia berbangga dengan apa yang dia miliki, dia sombong, maka sampai tahap dia mengaku dia Tuhan. Allah rakamkan dalam Quran supaya kita ambil peringatan dan pengajaran. Sombong ni hanya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong ni sifat Allah. Sedangkan Allah yang menciptakan semua, Allah yang memiliki semua pun Allah tak sombong tuan-tuan. Allah tak sombong tuan-tuan. Allah bagi kat kita. Kadang-kadang kita buat salah silap, kita selalu buat benda yang dimurkai oleh Allah, kita buat benda yang Allah Ta'ala larang tuan-tuan. Ada Allah Ta'ala sekat apa-apa pada kita. Bahkan orang yang semakin jauh kepada Allah, ramai mana yang Allah Ta'ala tambahkan lagi nikmat pemberian kepada dia. Jadi daripada bab ni kita nak tengok tuan-tuan bahawa salah satu benda yang boleh menjauhkan diri kita daripada sifat sombong yang Nabi sebut, takkan masuk syurga orang yang ada sifat sombong dalam hati dia. Takkan masuk syurga tuan-tuan. Nak sombong apa tuan-tuan? Apa yang kita nak boleh mengaku hak kita hari ni? Apa yang kita boleh hamak? Benda tu benda kita. Sedangkan tubuh badan kita pun tuan-tuan kita tak mampu nak jaga. Kalau kita mampu jaga tubuh badan kita, kita boleh kuasai sepenuhnya tuan-tuan. Nescaya kita akan semayang macam sebelum ni. Kita akan semayang rapat-rapat. Kita tak takut dengan COVID tu. Pasal apa? Aku tahu nak jaga badan aku macam mana. Nak jaga diri kita pun tak mampu tuan-tuan. Tu baru Allah hantar virus kecil. Takut dengan saya-saya. Bukan kata saya cakap saya tak takut tak. Takut lebih daripada tuan-tuan lagi. Punya takutlah dalam keadaan kita ikut SOP, kita berjarak dan sebagainya. Daripada salam boleh pegang peluk dah jadi tak boleh dah. Angkat tangan tak kat dada. Kalau nak sikit dia picuit sikit tumbuk lagu tu, dia ada jadi mula-mula benda yang macam ni. Sebab apa? Takut. Kata hebat takkan diri sendiri tak boleh jaga. Tak ada benda yang kita punya tuan-tuan. Tak ada benda. Sebab tu Allah tak mau kita sentiasa berada dalam keadaan kesombongan. Dan hari ni mudah-mudahan lepas kita masuk dalam bab ni, kita boleh buang sifat sombong tu daripada diri kita dengan kita tengok hadis yang ada dalam bab ni, insya-Allah. Baik tuan-tuan. Disebut pada awal bab, bacaan Al-Quran adalah ibadah. Tu. Bacaan Al-Quran adalah ibadah. Maksud dia apa tuan-tuan? Membaca Al-Quran diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikira sebagai satu amalan yang disebut oleh Nabi SAW, amalan yang berdasarkan huruf demi huruf. Satu huruf kita baca tuan-tuan akan diberi 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan huruf. Bila kata ibadat ni tuan-tuan, benda ni benda baik. Tak kira dalam apa keadaan waktu, ketika, suasana, tempat tuan-tuan, kalau kita membaca Al-Quran, nescaya pahala itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma pahala tu bergantung kepada keadaan dan ketika kita membaca. Kalau macam tadi kita baca dalam solat, itu adalah disebut oleh ulama antara waktu bacaan yang diberi pahala paling banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna kata satu huruf tu bukan kata kali 10 dah. Mungkin maha kaya Allah nak ganda sampai 100 ke, Allah nak ganda sampai 1000 kan, terpulang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan baca biasa-biasa dalam keadaan tak tutup aurat, dalam keadaan tak berwudu, dalam keadaan tak ada kiblat, tak menghadap kiblat, diberi pahala. Apatah lagi kalau kita baca dalam keadaan kita berniat solat kepada Allah, dalam keadaan kita berwudu, berhadas, kita tidak berhadas, dalam keadaan menghadap kiblat, sudah tentulah pahala dia lebih banyak. Jadi kena faham, Al-Quran ni satu-satunya kitab bacaan yang bila kita baca akan diberi pahala oleh Allah, dikira sebagai ibadat. Dan sombong membatalkan pahala ibadat kerana ia adalah riak, dan sedikit riak adalah membawa kepada syirik. Siapa-siapa yang baca dengan sombong, kononnya suara dia paling sedap, konon dia bacaan dia paling betul, sebutan dia paling hebat. Setiap kali dia buka suara, terpukau orang-orang yang dengar. Itu kelebihan sebenarnya. Tak ramai orang yang ada suara sedap, tak ramai orang yang diberikan ilmu boleh mengalunkan Al-Quran sehingga boleh menarik perhatian orang. Tuan-tuan pernah pergi Masjidil Haram ataupun kita duk tengok jadi imam di Masjidil Haram tuan-tuan. Ada imam yang sedap tu.
Syekh Sudais, Syekh Syurim, Syekh Bandar Balela, Mahir Mu'aqili. Sedap tuan-tuan. Tapi bukan nak kata, ada juga tuan-tuan imam yang baca biasa. Kita duk pergi bawa jemaah ni tuan-tuan, kadang-kadang jemaah mai sebab dia ada turn jadual dia. Kena kita pergi kena jadual imam biasa, bagi jemaah mai. Ustaz mana Syekh Sudais? Yang ni tok imam macam masjid kampung kami ya. Nak kata tuan-tuan, bukan semua orang Allah Ta'ala beri kelebihan tu. Tapi bila kita ada kelebihan dari segi kuasa dalam kita boleh mengawal suara ketika membaca Al-Quran, boleh mengalunkan Al-Quran dengan baik, kita menguasai hukum hakam Al-Quran, maka ketika itu bersyukurlah ke Allah, bukan sombong dengan cara riak. Kerana tuan-tuan tengok dalam kitab Kabair tuan-tuan, 70 dosa-dosa besar. Dosa yang pertama sekali adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik dipecahkan kepada dua. Syirik besar, syirik kecil. Dalam bab syirik kecil disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah riya. Yang Nabi sebut dalam perkataan hadis tersebut sebagai syirkul asghar. Syirik yang kecil. Iaitulah riya. Riya ni apa dia tuan-tuan? Apabila kita mempamerkan sesuatu ibadat, apabila kita melakukan sesuatu amalan dengan tujuan asal dia kepada Allah, tapi dalam masa yang sama kita nak dapatkan benda lain. Nak dapatkan pujian daripada manusia, nak dapatkan penghargaan, nak dapatkan sagu hati, wang dan sebagainya. Itu disebut sebagai riya. Yang mana tuan-tuan, riya ini akan membatalkan segala pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah takkan bagi ganjaran. Allah hanya bagi pahala, bagi ganjaran kepada orang yang buat amal ibadat 100% kerana Allah, demi Allah, untuk Allah. Bila ada terselit riak, ada tujuan supaya satgi bila habis aku jadi imam satgi, orang mai puji suara sedap. Satgi bila habis tutup masjid pun satgi ada orang mai bagi, nah ni upah untuk hari ni. Contoh kata, ada macam tu niat kita tuan-tuan, maka satu pahala pun kita tak akan terima daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan riak dalam melakukan ibadat disebut oleh Allah supaya Allah Ta'ala minta kita jauhkan. Salah satu perkara yang Allah Ta'ala minta jauhkan dalam suratul Kahfi, ayat yang paling akhir, ayat 110. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Allah sebut. Yang ni Allah Ta'ala bagi satu cadangan. Allah kata, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, siapa-siapa dari kalangan hamba-hambaku yang berharap nak bertemu dengan Tuhannya, nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, ada dua benda Allah sebut. Buatlah dua benda. Apa dia? Pertama, falyamal amalan salihah, maka lakukanlah amal-amal yang soleh. Amal soleh apa dia tuan-tuan? Benda wajib, benda sunat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita buat akan diberi pahala oleh Allah. Itu amal soleh. Termasuklah yang benda dalam rukun Islam ataupun benda yang bukan dalam rukun Islam, tolong orang, kita buat apa-apa saja tuan-tuan. Benda tu benda baik. Itu amal soleh. Banyakkan amal soleh pertama. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan syirik dengan ibadat kepada Tuhanmu walaupun dengan seorang. Apa maksud syirik dalam ibadat? Saya jadi imam, suara saya sedap, saya niat mula-mula takbir lillahi ta'ala, kerana Allah. Tapi bila habis jadi imam lagi orang mai puji, saya seronok dengan pujian orang. Itulah syirik dalam ibadat. Jadi boleh faham tuan? Bila saya seronok dengan pujian tadi, Allah bagi pahala tak? Allah tak bagi. Kalaupun Allah dah bagi, akan dipadamkan semula. Sebab niat saya dah lari daripada Allah kepada orang yang puji tadi. Itulah yang disebut sebagai riak. Tuan-tuan, riak cukup bahaya. Riak ni pembakar amalan, pemusnah, betul-betul dia musnah tuan-tuan. Mungkin satu amalan yang kita buat 30-40 tahun lamanya, kita buat secara rahsia. Bila mai tang hujung-hujung orang dapat tahu, orang puji kita, orang angkat kita, kita seronok dengan pujian orang tuan-tuan. 30 tahun, 40 tahun punya pahala sama sekali dihapuskan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat main dengan riak tuan-tuan.
Jangan buat main dengan riak. Sia-sia hidup kita tuan-tuan kalau dalam kehidupan kita ada riak. Sebab tu Allah sebut, nak jumpa dengan Allah, nak dapat rahmat Allah, nak dapat pertolongan Allah, nak masuk syurga Allah, jaga dua benda. Buat amal soleh banyak-banyak, jangan riak, jangan syirik dengan Allah dalam ibadat. Kita puasa, kita sebut lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Baca Quran, lillahi ta'ala, demi Allah. Bukan untuk siapa-siapa. Orang nak kata apa, orang nak sebut apa, tu hampa mi apa saya. Ni aku punya ibadat untuk Allah. Sebab tu pentingnya bila kita fahami tuan-tuan, setiap hari kurang-kurang 5 kali tuan-tuan kita buat pengakuan kepada Allah dalam doa iftitah kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita dah buat pengakuan. Wahai Tuhan, sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku, matiku untuk Engkau wahai Tuhan, untukmu wahai Allah. Bukankah kita duk sebut benda tu? Kalau kita tak faham benda tu tuan-tuan, maka masalah sikit pada kita. Sebab tu hati ni kena jaga, jauhkan daripada riak. Tu Syekh buka pada bab ni tuan-tuan. Jangan sombong dan ketika membaca Al-Quran, kerana ketika mana kita sombong, dia pasti akan ada riak di sana. Baik tuan-tuan rahmati Allah, Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun istushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala qataltu fika hatta istushhidtu qala kadzabta walakinnaka qatalta lianna yuqala jari'un faqad qila thumma umira bihi fayushiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar wa rajulun ta'allama ilmin wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi farafa'ahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtu al-'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadzabta walakinnaka ta'allamta al-'ilma liyuqala 'alim wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari faqad qila thumma umira bihi fayushiba 'ala wajhihi hatta ulqiya fin nar wa rajulun wassa'a Allahu 'alaihi wa a'tahu min asnafil mal kullih fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqalu huwa jawadun faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya fin nar atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang panjang daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang awal-awal akan diadili pada hari kiamat adalah seorang lelaki yang telah mati syahid. Lalu lelaki itu dibawa ke muka Allah Subhanahu wa taala, telah memperingatkan kepadanya segala nikmat yang telah dikurniakan kepadanya. Lantaran itu, lelaki itu pun mengakui akan segala nikmat kurniaan Allah. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, sedangkan Allah itu dia Maha mengetahui segalanya. Maka apakah yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmatku itu? Lelaki itu pun menjawab, aku berperang kerana-Mu sehinggalah aku mati syahid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu berdusta. Akan tetapi kamu berperang supaya kamu dipanggil seorang yang berani. Oleh yang demikian, sesungguhnya kamu telah pun dipanggil sedemikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar lelaki itu dicampakkan ke dalam api neraka. Lalu beliau pun ditarik dengan mukanya ke bawah hinggalah dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dirahmati Allah.
Kita pernah dengar hadis ni, no? Ada 3 golongan tuan-tuan yang akan dimulakan hisab mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama tuan-tuan, seorang lelaki yang mati syahid. Yang di dunia ni tuan-tuan, akhir hayat dia mati dengan sebab dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah panggil dia, diperlihatkan segala nikmat-nikmat dia. Betul tak dulu kat dunia hang dapat benda-benda macam ni? Dia diberi kekuatan, dia diberi kepandaian dalam peperangan dan sebagainya. Maka dia mengakui, ya Allah, ini antara benda yang aku dapat daripada engkau sewaktu aku hidup di dunia. Maka Allah tanya kat lelaki ni, bila hang pandai perang apa semua, apa hang buat? Dia kata, wahai Allah, daripada apa yang aku dapat ni, aku pergi berperang. Aku berjuang menegakkan agamamu, ya Allah, sehingga aku mati syahid. Sehingga aku terbunuh dalam peperangan, ya Allah, semata-mata kerana engkau. Allah kata apa? Hang bohong. Engkau berdusta, wahai hambaku. Memang kau mati, memang kau pergi perang, tapi tujuan kau perang bukan untuk aku. Tapi kau pergi perang dengan harapan mudah-mudahan orang akan panggil kau pahlawan. Orang akan panggil kau seorang yang gagah berani. Dan bila engkau mati, orang semua puji kau. Oh, dia ni perang memang bagus. Dia ni sungguh-sungguh perang. Sampai mati, orang puji kau. Kau dah dapat apa yang kau mau, tapi aku tak dapat pada engkau apa-apa. Maka Allah Ta'ala panggil malaikat, heret dia dengan muka dia, campak dia masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tu yang pertama. Yang kedua, dan seorang lelaki yang mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya. Beliau juga membaca Al-Quran ataupun seorang yang mahir dalam pembacaan Al-Quran. Lelaki itu pun dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan segala nikmat yang diberikan kepadanya. Lelaki itu mengakui akan penerimaan semua nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, oleh itu, apakah yang telah kamu lakukan dengannya? Lelaki itu pun menjawab, aku telah mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain. Aku telah membaca Al-Quran semata-mata keranamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, kamu berdusta. Akan tetapi kamu telah mempelajari ilmu supaya kamu dipanggil sebagai seorang alim, dan kamu membaca Al-Quran supaya dipanggil sebagai seorang qari. Sesungguhnya kamu telah pun dipanggil sedemikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada malaikat agar lelaki itu dibawa pergi dan diheret dengan mukanya ke bawah hinggalah beliau dicampakkan ke dalam api neraka Allah. Habis golongan pertama tadi, mai orang yang kedua tuan-tuan. Satu orang alim ulama, satu orang yang ketika hidup ni tuan-tuan, orang hormat dia dengan sebab dia ni ada ilmu pengetahuan. Orang panggil dia tok alim, orang panggil dia tok guru, ustaz, pandai cakap, ilmu ni luas. Dia juga pandai baca Al-Quran, suara dia sedap. Dia menguasai segala-gala tentang Al-Quran. Maka Allah tunjuk balik sama macam lelaki pertama tadi. Betul tak hang terima semua benda-benda ni, aku bagi hang kelebihan ni sekian. Diakui, wahai Allah, aku mengaku aku terima nikmat ni. Ni Allah tanya, bila hang terima apa hang buat? Ya Allah, dengan ilmu yang kau berikan kepadaku, ya Allah, aku sebarkan kepada manusia. Aku sampaikan kebaikan ke seluruh mana yang aku mampu, wahai Allah. Dan aku baca Quran kepada orang. Aku ajak orang percaya Quran semata-mata kerana engkau. Allah kata apa? Hang bohong. Engkau berdusta, wahai hambaku. Memang kau pergi kuliah, memang kau ajak orang, tapi dengan harapan supaya engkau dipanggil seorang alim, supaya masyarakat angkat engkau. Dan kau baca Quran ni supaya orang panggil kau ni qari, orang puji seorang kau sedap. Kau bukan baca untuk aku, tapi kau ada niat yang lain. Kau dah dapat apa yang kau mau. Manusia meratapi kematian kau. Mereka rasa kehilangan satu orang ulama apabila kau mati. Tapi itu yang kau dapat. Aku tak dapat apa-apa pun daripada engkau. Maka ketika itu dipanggil malaikat Allah, diheret dengan mukanya, dicampak dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, begitu juga seorang lelaki yang telah diperluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya segala jenis harta kesemuanya. Lelaki itu pun dihadapkan ke muka Allah Subhanahu wa taala, memperingatkan segala nikmat yang telah dikurniakannya kepada lelaki tersebut. Lalu lelaki itu mengakuinya.
Allah berfirman kepada lelaki itu, maka apakah yang telah kamu lakukan dengan kesemua harta itu? Lelaki itu menjawab, tidaklah aku tinggalkan walaupun satu jalan yang disukai agar dibelanjakan harta untuknya, melainkan aku telah membelanjakan hartaku semata-mata kerana-Mu. Allah berfirman, kamu berdusta, akan tetapi kamu telah melakukan semua itu agar kamu dipanggil seorang dermawan. Sesungguhnya kamu telah pun dipanggil sedemikian. Kemudian diperintahkan agar lelaki itu dibawa pergi. Lalu beliau ditarik dengan mukanya ke bawah dan dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, satu orang yang dermawan adalah golongan yang ketiga dipanggil, tuan-tuan. Harta banyak, tuan-tuan, kaya raya, rezeki mencurah-curah. Allah tanya, hang dapat benda ni semua betul tak? Betul wahai Allah, aku dapat semua ni. Apa yang hang buat? Wahai Allah, daripada harta yang aku dapat ni, ya Allah, aku infak, aku sedekah, aku bagi ke orang, aku tolong orang. Mana-mana nampak orang susah, semua aku bantu. Orang mai bina masjid, aku bagi. Orang nak mai bina madrasah, aku bagi, ya Allah. Tak pernah berkira, sebab kau bagi kat aku banyak, ya Allah. Allah kata, betul hang buat macam tu, tapi hang buat bukan untuk aku. Hang bohong. Hang bukan buat untuk aku. Hang buat sebab apa? Nak orang panggil hang orang kaya, orang dermawan, orang baik hati. Hang suka panggilan tu, dan memang orang panggil hang pun. Hang disanjung oleh masyarakat, orang sebut hang, dia ni pemurah, baik apa semua. Hang dah dapat apa yang hang mau, aku tak dapat. Maka aku tak boleh bagi apa-apa pun daripada apa yang hang buat. Dikira sebagai seorang muflis, tuan-tuan. Muflis. Dipanggil malaikat, diseret muka ke tanah, dicampak ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah. Hadis ni, tuan-tuan, sebenarnya satu hadis yang patutnya kalau kita faham, tuan-tuan, gerun kita, tuan-tuan. Maka kita kena muhasabah balik, tuan-tuan. Selama ni kita buat amalan kerana siapa? Bila kita faham, kita buat kerana Allah, betul ke kerana Allah? Serius ke kerana Allah? Pernah tak lari sikit pergi kat mana-mana, tuan-tuan? Lari pergi kat orang tu, lari pergi kat orang ni. Tuan-tuan, di akhirat, tuan-tuan, sebab bab ni, tuan-tuan, bila dia cerita dengan hadis ni, maka saya nak buka tambah sikit, tuan-tuan. Lepas Allah Ta'ala panggil kita, tuan-tuan, dihisap habis semua amalan kita, maka amalan mana yang kita riak, tuan-tuan, yang kita buat dengan tujuan nak tunjuk ke orang ni, tuan-tuan, Allah akan suruh kita pergi jumpa orang tu. Hang buat sekian-sekian ni, hang duk baca Quran. Okay, saya ambil contoh saya lah. Hang duk main kuliah tang ni kan. Hang main masjid takwa, maka hang pi ni bukan kata hang nak mengajar orang sangat pun. Hang pi supaya, sebab hang seronok. Jemaah sana setiap kali habis hang kuliah, depa puji hang. Depa bagi duit kat hang, depa buat tu, depa buat ni, depa sanjung hang. Depa kata hang ni terror, hang ni sedap cakap. So hang suka pi masjid takwa. Hari ni aku tak boleh bagi apa kat hang. Sebab hang punya kuliah tu bukan untuk aku. Hang pergi jumpa tengok jemaah-jemaah, orang-orang yang dulu hang riakkan amalan ni kat mereka. Kok-kok mereka boleh tolong. Tuan-tuan, Allah suruh pergi, tuan-tuan. Allah perli lagu tu, tuan-tuan. Maka pergilah jumpa tuan-tuan. Pakcik, pakcik ingat tak saya? Tuan cam tak lagi muka saya. Saya dulu duduk mengajak kat masjid takwa ni. Tuan pernah abang kata tuan suka kat saya lah apa semua, saya mengajak ni mudah boleh faham lah apalah tuan-tuan. Hari ni saya susah, Allah tak terima, Allah suruh saya jumpa tuan boleh tolong saya tak? Tuan-tuan nak tolong, tuan-tuan? Surah Abasa, tuan-tuan, Allah sebut yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hari akhirat tu digambarkan hari mereka akan lari daripada saudara-saudara mereka, mak mereka, ayah mereka, sahabat-sahabat mereka, anak-anak mereka. Mak pak kita pun kita tak boleh tolong, tuan-tuan. Tak mampu nak tolong. Anak-anak yang lani kita sayang betul-betul, tuan-tuan. Kat akhirat kita nampak dia nampak kita pakat lari. Tu terah hubungan keluarga pun tak boleh tolong. Tiba-tiba saya mai jumpa tuan-tuan, tolong saya. Siapa nak tolong?
Akhirnya pi balik depan Allah. Wahai Allah, tak ada siapa nak tolong. Kalau tak ada siapa nak tolong, welcome to the hell. Itu ialah tempat yang selayaknya bagi orang yang riak dengan amalan dia. Besar tak tuan-tuan kesan? Besar tuan-tuan. Kat sini kita boleh sembunyi tuan-tuan. Benda main dengan hati ni siapa pun tak tahu. Siapa pun tak tahu. Hati kita ni kita dengan Tuhan saja yang tahu tuan-tuan. Macam saya pernah dengar orang sebut yang kata hati ni tuan-tuan, mulut kita mungkin senyum, muka kita mungkin manis jumpa orang, tapi hati ni duk hemput, siapa pun tak tahu. Manis tang muka tapi hati duk kata macam-macam. Allah Ta'ala saja yang tahu tuan-tuan. Dan benda yang lani siapa tak tahu, Allah Ta'ala akan zahirkan nanti di akhirat sewaktu hisab. Waktu tu kita akan tengok, semua orang akan dengar. Oh, dia ni dulu berlakon rupanya. Dia ni jenis mengharap seronok orang puji dia. Baru kita boleh tahu seorang-seorang punya cerita tuan-tuan. Waktu tu malu tak tahu nak habaq tuan-tuan. Daripada Nabi Adam AS sampai manusia terakhir sebelum kiamat tuan-tuan, semua berdiri tang tu. Semua tengok tuan-tuan. Kalau dibuka aib buruk kita oleh Allah pada waktu tu tuan-tuan, tang mana nak letak muka? Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, bab riak ni jangan main tuan-tuan. Sampai apa nak habaq kata hadis ni tuan-tuan, orang yang mati syahid tuan-tuan, pahala nyawa dia hilang sebab apa? Dia pergi berjuang di jalan Allah. Tapi niat dia lari sikit dia tuan-tuan, bukan apa pun, lari sikit dia. Dia nak dapat pujian daripada orang tuan-tuan, menyebabkan Allah Ta'ala cabut syahid dia. Sedangkan syahid ni adalah setinggi-tinggi mati yang paling mulia. Roh orang syahid ni tuan-tuan, dia ibarat tuyurin qadrin, Nabi sebut dalam sebuah hadis. Burung hijau yang boleh terbang pergi mana-mana syurga yang dia mau. Syahid ni cukup tinggi tuan-tuan, balasan dia di sisi Allah. Dia korbankan diri dan nyawa dia kerana Allah, tapi sebab riak masuk neraka tuan-tuan. Allahu Akbar. Hak kita ni macam mana lah. Jadi tuan-tuan, nak buat amal ibadat ni tuan-tuan, termasuk dengan bacaan Quran yang sedang kita bincangkan ni tuan-tuan, pastikan pertamanya kita tahu apa benda yang kena tunjuk, apa benda yang tak boleh tunjuk. Contoh benda kena tunjuk pada tuan-tuan, solat jemaah. Jangan duk bang, tak, saya tak mau main masjid saya takut riak. Tu dia pakat habis semayang kat rumah habis. Hak tu tak betul Ustaz yang abang jangan tunjuk satgi riak orang puji saya, jadi saya nak sembunyi amalan saya. Ada benda kena sembunyi, ada benda yang kena tunjuk. Solat jemaah terutama kita orang lelaki-lelaki ni tuan-tuan, kena semayang di masjid. Bila Allah Ta'ala bagi ujian, patutnya makin ramai orang main masjid. Tak, Allah Ta'ala bagi ujian, makin hilang orang di masjid. Pergi mana tak tahu. Lepas tu duk takut. Bila takut, dekatlah dengan Allah. Bukan bila makin takut, makin lari pada Allah. Ni pun satu masalah juga. Amalan yang kita kena sembunyi macam mana tuan-tuan? Contoh Nabi ajak kita dalam bab sedekah, betul tak? Nabi kata antara sedekah yang terbaik ni, Nabi buat satu ibarat, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Tak, tangan kiri kat belakang, tangan kanannya bubuh dan tabung. Tangan kiri tak nampak tangan kanan ni duk buat apa. Nak habaq kata benda kena sembunyi, kita sembunyi. Kalau kita tak mampu nak menghadapi pujian orang di hadapan kalau kita buat. Contoh kita nak sedekah. Lah ni tuan-tuan, zaman lah dengan zaman tuan-tuan dulu nak sedekah. Oi, lah ni senang banyak tuan-tuan. Main online lah. Sambil sebelum tidur tu tuan-tuan, dan lagi nak sedekah, buka online banking, cari mana-mana boleh sedekah. Senang ya tuan-tuan, tak perlu cerita ke orang. Kita nak tahajud malam-malam, tak payah habaq ke orang. Itu amalan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan dalam hidup kita tuan-tuan, kita ada satu amalan kita yang special dengan Allah. Mudah-mudahan amalan tu dah jadi asbab kita masuk syurga Allah. Jangan cerita ke orang. Jangan tunjuk ke orang. Kecuali benda tu kita nak didik isteri kita, anak-anak kita. Kita mangkit tahajud, kita gerak mereka sama. Ni duk pergi cerita ke orang saja, duduk sebelah bukan ada apa pun. Ish, aku letih hari ni. Dia pula pergi buka cerita. Letih awak, duk tak duk letih. Malam ni tahajud, mangkit pukul 2, malam nak tidur tahajud, letih. Buat apa nak pergi cerita ke orang?
Nak suruh orang puji, oh bagus orang Pak Cik Mat ni nak kira duk mengkit tahajud. Banyak dah lama 30 40 tahun dah kok Ustaz tak pernah tinggal. Allah tuan-tuan, ketika tu hancur pahala. Faham tak? Jadi ada benda yang kita boleh cerita, ada benda jangan cerita. Jangan kita sendiri merosakkan amalan kita. Allah sebut tuan-tuan dalam surah Mukminun bagaimana di akhirat nanti tak ada dah nasab-nasab keturunan ni, tak ada dah. Dia tak wujud dah istilah mak, ayah, anak apa semua ni, tak ada dah. Masing-masing akan dibicarakan, masing-masing akan mempertahankan diri masing-masing. Kecuali kalau kat dunia kita beramanah dengan tanggungjawab yang kita ada. Kita didik isteri kita, kita jaga anak kita elok-elok, kita jadikan anak kita orang yang soleh, berakhlak mulia, hafal Quran apa semua. Hak tu kita akan dapat ganjaran daripada Allah. Kejayaan kita dalam memegang amanah. Tapi kalau kita tak ni tuan-tuan, kita akan bangun sendiri-sendiri. Percayalah tuan-tuan, hisab ni dia ada beberapa fasa. Tadi fasa pertama yang dalam hadis ni Nabi sebut, Allah perlihatkan segala nikmat tu yang kita dapat, betul tak betul, kita akan mengaku. Fasa kedua tuan-tuan, dia akan mai satu announcement. Siapa-siapa yang ada masalah dengan hamba ku ni, yang ada tuntutan sewaktu hamba ku ni hidup kat dunia, keluarlah ni. Maka akan keluarlah orang yang pernah kita kutuk dia, kita fitnah dia, kita curi barang dia, kita buat dia, kita bully dia. Semua akan keluar pada waktu tu. Dalam ramai-ramai ni kebanyakan muka yang kita kenal itu tuan. Tiba-tiba nampak, tu macam isteri aku. Tengok ujung sana ni macam anak aku. Pasal apa anak isteri pun berdiri sekali? Mai tang isteri Allah tanya, hang pasal apa? Dia ni dulu kat dunia suami saya. Tapi dia tak pernah marah saya, dia tak pernah didik saya betul-betul. Saya duk keluar nak pergi sidai baju, kadang-kadang saya tak pakai tudung, saya pakai lebih kurang ya. Dia tahu benda tu salah, dia tak pernah tegur saya. Dia tak pernah kisah, kadang-kadang saya duk melawak dengan laki-laki lain, dia tak pernah marah saya pun. Jenis suami-suami yang dia biar isteri dia buka aurat apa semua, isteri akan claim tuan-tuan. Dia ni bukan satu orang suami yang baik. Dia biar saya hidup dalam kesesatan. Hari ni saya nak claim. Tuan-tuan, pahala kita Allah ambil bagi kat isteri kita. Mai tang anak pula, hang ni pasal apa? Wahai Allah, wahai Tuhan, kat dunia ni dia tu pak saya. Dia bagus, dia kaki masjid, dia jaga solat, puasa apa semua. Tapi dia pergi semayang, dia tak pernah ajak kami. Dia tak pernah tanya pun kami semayang ke tak. Dia tak pernah ajak kami kenal Engkau wahai Allah. Dia tak pernah heran dengan amal ibadat kami. Hasil dia, kami besar dalam keadaan kami tak memberatkan agama. Dia tak tunaikan amanah dia sebagai bapa. Tuan-tuan, anak klaim tuan-tuan. Anak klaim. Allah cek-cek balik, betul. Ambil pahala kita bagi ke anak. Dahlah yang amal ibadat pun penuh dengan riak. Satu benda apa pun tak ada pahala. Yang duk ada sikit-sikit pun orang kuih habis. Macam mana kita nak selamat tuan-tuan? Jadi kena faham tuan-tuan. Kena faham. Sebab tu pada awal bab ni Syekh sebut, bacaan Quran adalah ibadat dan sombong membatalkan pahala. Dia bukan nak tuju ke Quran semata-mata tuan-tuan. Memanglah bab ni kita bicara tentang kitab Al-Quran. Tapi bila melibatkan amal ibadat tuan-tuan, apa saja ibadat yang kita buat, tolong pastikan bila kita sebut di hujung dia lillahi ta'ala, tidak ada siapa-siapa pun yang berkongsi niat kita. Tak ada manusia tu, tak ada manusia ni, tak ada siapa-siapa. Percayalah tuan-tuan, tak ada manusia yang mampu tolong kita kecuali Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Lain pada tu tak ada siapa boleh tolong kita tuan-tuan. Pertahankan niat kita tuan-tuan. Jaga amalan kita betul-betul tuan-tuan. Kita sombong dengan Allah, kita riak ketika mana beribadat dengan Allah tuan-tuan. Benda tu akan menyebabkan kita akan menyesal. Kat sini kita tak rasa tuan-tuan, sebab kita tak nampak pahala dia. Kita duk berharap, alhamdulillah aku dah buat satu-satu ibadat, mudah-mudahan Allah bagi pahala yang banyak. Kita duk harap macam tu, tapi kita tak nampak pahala yang kita dapat tuan-tuan. Ganjaran banyak mana yang kita dapat tuan-tuan. Jadi dalam bab ni tuan-tuan, dalam bab yang ke-29 ni tuan-tuan, dah kita tengok dengan keadaan 3 orang tadi ni tuan-tuan, semua yang hebat.
Tapi Allah pandang tak tuan-tuan? Allah tak pandang. Tengok Fir'aun, saya sebut awal-awal tadi, Allah bagi dia tuan-tuan, gila-gila Allah bagi kat dia, macam-macam dia dapat. Allah pandang tak? Allah tak pandang. Habis tu Allah pandang tak mana tuan-tuan? Allah pandang kepada hamba dia, yang mana hati hamba dia ni ada takwa kepada Allah. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya mereka yang paling dimuliakan Allah di kalangan kamu ialah orang yang paling banyak takut dia kepada Allah di kalangan kamu. Hati kita jadikan tempat bersarangnya ketakutan kita kepada Allah, bukan tempat bersarangnya segala penyakit-penyakit yang memusnahkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Riak, sombong, sum'ah, belagak, tu semua penyakit hati yang membinasakan kita tuan-tuan. Yang akan merosakkan kehidupan kita dunia dan akhirat tuan-tuan. Hati tempat letaknya iman dan takut. Perbetul balik hati tuan-tuan, muhasabah balik tuan-tuan, istighfar, mohon ampun banyak-banyak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah selama ni tersasar segala amal ibadat kita, minta Allah Ta'ala ampunkan, betulkan balik hati, jaga balik niat kita tuan-tuan. Jangan tuju dah amalan kat siapa-siapa tuan-tuan, tak guna, tak guna. Tak ada siapa pun yang boleh mampu beri apa-apa kelebihan kepada kita, melainkan sedikit pujian, seronok sat ya, betul. Orang puji kita sat ya, seronok dah, lepas tu habis. Orang heran dengan kita, tak? Kita duk senyum sampai 2-3 hari. Orang tu puji waktu tu lah. Dia bukan tahu apa dah. Kita duk seronok sorang-sorang buat apa? Kita duk merosakkan amal ibadat kita. Pasal apa? Jadi saya harap untuk diri saya dan tuan-tuan, kita boleh jaga benda ni, kita boleh pelihara benda ni elok-elok. Mudah-mudahan Allah akan rahmati kita bersama, insya-Allah. Jadi saya ingat cukup setakat tu, saya berhenti di sini dulu. Kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang pada bab yang ke-30, insya-Allah. Ada lebih kurang 4 muka surat lagi untuk kita tamatkan pengajian kitab kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberi keizinan kepada kita, insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf kalau tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan dan puan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakai cerita, kongsi-kongsi sikit dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan, manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang tentang kebaikan tuan-tuan, orang amalkan apa yang kita cerita, apa yang kita ajak. Selagi mana benda baik tersebut berjalan, selagi itulah pahala akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan, tolong tuan-tuan lah, ibadat kita kerana Allah lah, jangan kerana orang lain tuan-tuan. Sayang diri kita, kesian diri kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita semua ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa hadza bitaufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا عن ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب الفضل، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.